Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa walahu ba'd. Yang sama-sama kita raikan dan kita kasihi Datuk Al-Fadhil Ustaz Kadhim Ilyas, yang saya hormati Nazim Masjid Husin Soman Duo, ahli jawatan kuasa masjid, datuk-datuk dan tinantin, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini kita berhimpun untuk kita bersama-sama mendengar bicara ilmu daripada Al-Fadhil yang saya rasa tidak perlu diperkenalkan, habis masuk situ ya Kang. Masing-masing semua dah tahu dan faham lah. Siap ambil gambar lagi, kocik hati saya tak ada orang ambil gambar dengan saya. Ambil dengan ustaz semua. Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluka fi qalbi mu'min. Sebaik-baik amal adalah yang paling disayangi oleh Allah adalah kegembiraan yang dimasukkan ke dalam hati saudara Islam. Kocik hati saya. Jadi tuan-tuan memperhormati Allah, alhamdulillah kita bersyukur dan kita rasa gembira hari ini kerana dapat bersama dengan Fadhil Ustaz, dan kita mengucapkan ribuan terima kasih, dan saya mewakili penduduk setempat untuk mengucapkan ribuan terima kasih. Jazakumullah khairul jazak kepada Ustaz kerana sudi bersama kita petang ni, dan insya-Allah kita akan disidangkan dengan mutiara ilmu daripada Al-Fadhil Ustaz, samping mungkin pengalaman-pengalaman yang berharga daripada beliau sepanjang berkecimpung dalam dunia dakwah secara khusus tanah air kita hari ini insya-Allah. Dan tajuk kita pada petang ni sangat bagus, membina mahligai syurga. Ya. Ini tak lain tak bukan berkait dengan kehidupan berkeluarga lah. Macam mana isteri main peranan terhadap suami, suami main peranan terhadap isteri, anak-anak pada kedua orang tua, orang tua kepada anak-anak masing-masing. InsyaAllah mudah-mudahan pada malam ni, pada petang ni, dengan ilmu yang diberi pada kita, akan beri panduan pada kita lah. Sebab di antara yang disebut oleh Nabi SAW yang pernah menggambarkan akhir zaman, ramai anak-anak derhaka, ibu-ibu melahirkan tuan-tuan mereka. Ini semua perkara-perkara yang bukan berlaku pada akhir zaman. Bahkan kita nampak benda-benda ni berlaku. Mudah-mudahan bukan kita. Dan Islam datang beri panduan pada kita, Qurannya, hadisnya, kan. Jangan besok kadang-kadang kita tengok ada muslimat, dia kuliah paling banyak muslimat lah. Duha pula 2, pagi pukul 9, pukul 10, 10.30 sampai 11.30. Hendak kitab apa tak belajar, kitab kabair, kitab tasawuf, kitab tauhid belajar. Tapi balik rumah laki dia tompik juga. Ni masalah. Kan? Jadi kita insya-Allah sebuah sedikit panduan daripada Fadhil Ustaz memberikan kita sedikit ilmu insya-Allah. Jadi secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hadis yang disebut oleh Luqman Al-Hakim alaihi salam. Dia kata apa? Ya bunayya alaika bi mujalasatil ulama. Kan? Wahai anak aku, sentiasalah kamu berada di majlis para ulama, wasma' kalam al-hukama, dan sentiasa mendengar kalam berilmu daripada orang-orang berilmu. Insya-Allah pada petang ni kita bersama, dan mudah-mudahan majlis kita penuh keberkatan. Dan tidak buang masa, saya persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan kepada kita. Falyatafaddal mashkura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz selaku moderator pada petang ini, insya-Allah. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara cita-cita kita ialah membina keluarga bahagia. Ya, tengok pengantin, cuba tanya pengantin tu apa yang kau cita-citakan. Jawapan dia senang, cinta sampai ke syurga. Til jannah ke syurga, kata dia. Amboi.
Ya, nanti dah habis kenduri kendara kang, pergilah ke Taman Tasik Ustaz. Ya, ambil gambar selepas perkahwinan dengan pakai baju pengantin semua, sewa semua kan, duduk dekat taman bunga, pokok di tengah-tengah, pengantin lelaki belah kanan, pengantin perempuan belah kiri, pokok cak kita ambil gambar kan. Kemudian buat macam ni Ustaz. Buatlah. Kan. Itu namanya Tiljana. Oh, bahagia sangat. Bahagia sangat. Itulah cita-cita kita pun. Nak bahagia. Tidak tak datanglah lagu Eliket, Istana Pasir. Kan sedang mereka terpersona. Kan. Tengah duk seronok tengok Istana Pasir, tiba-tiba datang. Hujan pun turun, tiba-tiba musnahlah. Oh, istana. Maknanya apa? Segala benda yang kita hajatkan dalam dunia ni mesti ada cabaran. Nak bina keluarga ke, mahligai syurga di dunia ke, cabaran mesti ada. Mana boleh bahagia sampai ke mati tak ada cabaran. Macam-macam bentuk cabaran yang pasti datang. Nombor satu, cabaran akan kita hadapi. Yang kedua, bila sebut tentang rumahku, syurgaku, mahligai, bahagia dan sebagainya, hakikatnya dunia kata Allah mata'ul ghurur. Hakikatnya dunia kata Allah lahbun wa la'ibun. Kalau kita kata bahawa saya Ustaz, saya bahagia dengan suami saya Ustaz, akan berpisah dahulu salah seorangnya ataupun dua-dua pergi dulu. Bahagia apa suami mati? Akak-akak kalau suami mati, senyum ke menangis? Mana ada isteri menangis ke senyum bila suami meninggal? Kenapa makcik? Suami meninggal? Jarang tuan-tuan. Mereka tak makan ubat. Masya Allah, dia ketawalah kalau suami mesti berpisah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Pasti berpisah. Jadi di mana bahagianya kalau berpisah? Sebab itu kita cari satu tempat yang tak boleh berpisah dah. Tak ada mati-mati dah. Namanya ialah syurga. Ni dalam dunia ni gelas. Ada nama akorok, akopal, kelorok. Masya Allah, macam-macam jenis. Dia beli dekat Langkawi ni Ismail Group. Nak lari daripada cukai tu, baca doa dulu-dulu ni. Waja'alna min baini aidihim saddam. Dihembusnya dekat custom tu. Lena custom tu. Dengan bangganya dapat minum dalam gelas canggih. Pecah makcik. Dapat cucu, pecah. Dapat pada anak, pecah. Datang tetamu bawa anak pula, nakal-nakal pula anak dia. Letak atas lantai dia, sepaknya pecah makcik. Oi. Ada tak satu tempat gelas, pinggan mangkuk, sudu, hayun semua tak pecah? Di mana tempat dia? Itulah dia tempat dia, syurga. Hari ni kita dah kahwin bahagia benar. Datang di sini je tengok baju-baju kita. Tadi saya tegur makcik, mana makcik? Baju dia macam aiskrim tadi, mana dia? Cantik betul baju dia. Cantik macam mana pun baju suami kita, segak macam mana pun baju anak kita, bahagia sangat. Dapat kenduri kahwin, temanya pink color. Kenduri kahwin semuanya bertema daripada cucu sampai ke opah. Opah atau wheelchair pun bertema lagi tu. Bertema macam mana pun baju kita, buruk juga baju tu. Kem plekat cap gajah duduk kita tu, buruk juga. 5 tahun lepas pakai, di lantai kem plekat kita tu. Rasa macam mana tengok kan, ni di mana je? Sekarang dia lap kaki tuan-tuan tahu. Ada tak satu tempat dalam ciptaan Allah yang kain dia tak buruk, yang kain dia tak sama dengan orang lain? Ada. Di mana? Syurga. Ni cuba tengok malam hari ni. Rupa ramai yang datang. Baju sama. Tudung sama. Akak ni tudung hitam. 1, 2, 3, 4, 5. Tudung hitam saja. Yang tudung kuning 1, 2 kuning saja. Yang tudung pink 4. Akak saja tudung lain sikit yang berdiri tu. Tudung mana nampak. Dia lain sikit mana. Dia lain sikit tudung dia tuan-tuan. Dalam syurga tak sama langsung pakaian. Itu baru nama bahagia. Saya pergi ceramah di Singapura, pakai baju kemeja,
merah hitam, petak. Pakai seluar, pakai baju, petak, merah hitam, kotak-kotak. Duduk atas firefly nak balik ke Ipoh. Masuk awal. Nyembang dengan pramugari apa semua. Datang satu nyonya, sebiji dot baju saya. Aduh, serupalah pula. Aduh, tuan. Pramugari tu datang dekat saya, dia tengok, satu company ke Ustaz? Melotak muka company tu. Saya sampai sekarang tak pakai ada baju tu tuan. Sebab apa? Sebab serupa. Bahagia apa kalau serupa tuan? Subhanallah. Kita bercakap tentang soal bahagia dalam dunia. Subhanallah. Kita dapat suami. Tapi kita cemburu. Bahagia apa kalau cemburu? Tengok ayah kamu tu. Mana pergi tu? Pergi masjid cantik-cantik macam tu, ke mana pergi tu? Nampak cemburu. Dia tengok ayah kamu lambat pergi, mana balik pergi tu, lambat balik tu mana pula. Ya Allah, jadi stres opah tu. Sebab apa? Cemburu pada suami. Abang-abang ni cemburu pada isteri. Kamu ni biar betul ke masjid ni, kamu apa? Saya kan AJK wanita masjid abang. Oh, ya ke? Ya ke? Cemburu. Bahagia apa cemburu tuan-tuan? Ni duk siasat handphone siang malam. Tambah handphone dia pula sekarang ni tak payah guna nombor dah. Main letak kat muka je boleh hidup. Subhanallah. Ni handphone sekarang ni. Suami dia tidur, isteri ambil handphone letak kat muka suami dia. Hidup pun nampak tuan-tuan. Bergaduh-gaduh. Ada tak satu tempat yang tak ada cemburu? Ada. Di mana? Syurga. Tak ada cemburu makcik. Subhanallah. Ni kita dapat isteri segak. Subhanallah. Pandai kamu pilih menantu leha. Tengoklah siapa mak mertuanya. Pandai kamu pilih menantu leha. Sado laki ni si Intan tu. Oi, ambil pada Lebanon tu. Oh, padan dengan anak kamu. Anak kamu laki ke perempuan? Oh, sudah tuan-tuan. Ya, hak Lebanon tu confirm lah laki dah. Anak kamu laki perempuan. Pandai kamu pilih. Hak mana faham, tak faham sudah tuan. Segak macam mana pun makwa tadi, segak macam mana pun menantu kita, isteri kita, suami kita, makan nasi, makan cempedak, makan durian, ke mana dia pergi? Tandas. Muka punya lawa mengalahkan ratu. Kentut, busuk gila. Aduh, bahagia apa? Dapat pula suami sado, six pack, ketiak begini punya busuk. Aduh, mak tak tahan, mak ketiak busuk. Ada tak satu tempat yang tak busuk, yang tak berak, yang tak kencing? Nama dia syurga. Yang inilah target kita, syurga. Sebab itu hak di dunia ni, redha sajalah apa yang Allah bagi. Redha dululah. Allah bagi pada kita isteri sihat. Sihat, jalan gini. Balancing lari, alignment out. Kita minta teh ais. Dia bawa teh ais segelas dari dapur, dia bawanya. Sampai ke meja, tinggal segelas kita punya tu. Udah tumpah tengah jalan, gini bawanya. Sabar, redha. Kita dapat suami yang tak segak. Yang jiran sebelah rumah tu bulu dada ni dari pusat sampai ke muka. Yang suami akak ni bulu apa pun tak ada Ustaz. Oh, kata sabar. Terimalah keadaan dulu. Nak cari yang sempurna di mana? Syurga. Masalahnya Ustaz, boleh ke saya jumpa balik suami saya dalam syurga? Bolehkah saya jumpa balik isteri saya dalam syurga, mak saya dalam syurga, anak-anak saya dalam syurga? Boleh tak Ustaz? Boleh. Apa dalil dia? Surah At-Tur ayat yang ke-20, satu surah Al-Ra'd ayat yang ke-20, 23 Allah Ta'ala jelaskan kita boleh balik berjumpa anak beranak kita, duduk satu keluarga dalam syurga, berkampung dalam syurga satu keluarga kita. Yang ni yang kita nak bicarakan pada hari ini. Macam mana boleh jumpa balik, hidup balik dalam syurga
dalam keadaan family yang sangat bahagia, tak berebut harta pusaka, tak berebut duit jak mati. Tahu duit jak mati? Hari ni duit jak orang mati tu pun berebut orang. Dalam syurga nanti tak berebut akak. Jadi insya-Allah kita jumpa selepas ini. Bagaimana boleh jumpa balik dalam syurga? Wallahu a'lam. Apa nak khabar kan? Kita insya-Allah akan ada pusingan yang kedua. Kita ada semua sekali 16 pusingan. Tunggu je lah. Jadi tuan-tuan perempuan, untuk pengetahuan semua, kita ni majlis dianjurkan oleh Rumah Usrah Warga Emas Wanita Bukit Sedang, loketnya. Jadi itu untuk persinggahan, siapa-siapa mau sapi boleh duduk situ, orang tua-tua boleh duduk situ, bukan semualah yang terpilih. Jadi anjuran bersama dengan Madrasah Az-Zin. Jadi siapa yang belum berdaftar boleh daftar, yang untuk menyumbang boleh menyumbang. InsyaAllah sumbangan tuan-tuan akan penuh keberkatan insya-Allah. Mudah-mudahan dengan sumbangan yang sedikit itu akan menjadi banyak besok di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan perempuan rahmati Allah. Kalau cerita tentang keluarga, memang kita mengharapkan keluarga kita keluarga yang bahagia. Memang kita mengharapkan kebahagiaan itu sampai ke akhirat, dan akhirat itu kemuncak dalam syurga. Ada satu orang jumpa saya. Boleh Ustaz ni, Ustaz boleh faham ya. Saya tengok Ustaz ni dia lain dalam TV, dalam TV lain, keluar foto dia lain. Ni lagi handsome daripada dalam TV. Lagi tak tahulah, mungkin sadar lebih pada kita kan. Dia ada handal lah. Kejap lagi saya tanya apa ditolan ni. Jadi apa nama kehidupan kita, kehidupan yang kita nak sampai ke syurga. Ada satu orang perempuan datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, boleh tak besok di dalam syurga saya nak suami saya tu tak ada bidadari lain. Saya nak suami saya tu dengan saya juga. Bidadari lain tak nak. Apa yang saya boleh jawab? Fikir masuk syurga loh. Jangan fikir laki kita tak ada pasangan kau apa kau tak, macam Ustaz dah sebut. Besok di akhirat tak ada nama cemburu, tak ada nama latih, tak ada nama yang tak elok, yang negatif, semua tak ada. Yang ada semua yang menyenangkan, yang mendatangkan nikmat, yang Allah sediakan hanya orang-orang beriman dan orang baik-baik insya-Allah. Jadi untuk pusingan kedua, kita minta Ustaz huraikan insya-Allah apakah tip-tip yang terbaik untuk menjadi keluarga yang bukan setakat kebahagiaan tu di dunia, tapi melajak kekeluargaan tu bahagia di akhirat. Besok di akhirat, besok di syurga, kita cari mana alung kau, mana alung kau. Alung kau tingkat 3 dia. Anu angah kau tingkat 4. Mana apak kau tingkat bawah sekali. Dia melawan tadi. Contohlah kan. Itu besok akan ada. Jadi kita syurga. Insya-Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dihimpunkan keluarga di dunia dengan kebahagiaan, akhirat pun dengan kebahagiaan insya-Allah. Mungkin beberapa tip daripada Ustaz. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, batang selasih permainan budak, daun selasih dimakan kuda, bercerai kasih talak tiada, 1000 tahun kembali jua. Orang tanya saya, Ustaz, apa makna 1000 tahun kembali jua? 1000 tahun ni gambaran saat yang lama, tuan-tuan. Maksudnya ialah kalau betul-betul kau kasih, kalau betul kau cinta, ialah kau bawa pasangan kau masuk dalam syurga, bertemu dalam syurga. Bukan sekadar menyanyi je lagu orang tua-tua dulu. Jangan tuan-tuan faham sekadar menyanyi lagu tu. Okey, batang selasih permainan budak, daun selasih dimakan kuda, bercerai kasih talak tiada, 1000 tahun kembali juga. Masalahnya takut tak jumpa di syurga, Abang Haji. Seorang ke neraka, seorang ke syurga. Ini masalah kita. Lebih malang lagi, dua-dua ke neraka. Aduh, bahagia benar kita dalam neraka, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, kita tengok macam mana kita nak masuk ke dalam syurga. Dalam dunia ni kalau Allah, sikit-sikit tu dah lah, bergaduh-gaduh atas kapal terbang. Pagi tadi saya cakap dalam TV3, nak pergi umrah, seat tak dapat sebelah penyebelah Ustaz. Suami depan, isteri belakang, bergaduh. Oi, panggil lelaki atas kapal terbang. Sini lah.
Mana duduk situ? Aku dapat nombor sini. Kamu duduklah sana. Nanti awak tu sakit sama kau ubat. Sini je dah. Bergaduh-gaduh tuan-tuan oi. Yang suami tak nak duduk situ sebab sebelah dia janda. Duduk je lah kata dia. Ya Allah. Kadang-kadang datang jumpa saya, ustaz, suami saya ni mana ada di rumah. Saya lah yang jaga semua. Hantar anak sekolah atas saya, repair bumbung atas saya, masak atas saya, bil listrik atas saya. Bila dia balik pun dia atas saya, ustaz. Oi. Suami akak kerja apa? Dia kerja driver lori. Habis tu memanglah driver lori dia tak ada di rumah ke? Sabar sikit. Dia cari rezeki. Kalau kak nak suami yang 24 jam ada di rumah, kahwin dengan orang lumpuh. Pergi hospital Seremban tu. Carinya stroke. Kahwin belum? Belum. Kahwin nak? Boleh ke? Ada di rumah. Benar sekarang tuan. 24 jam ada di rumah. Suami akak tu bukannya lumpuh. Dia cari rezeki akak. Oi. Nak bersama nanti. Nun dalam syurga. Bagaimana caranya? وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. Allah kata apa dalam Quran? Lahum jannatu adnin yadkhulunaha man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Mereka itu akan masuk syurga yang bernama syurga Adnin bersama orang yang soleh daripada kalangan mak bapak mereka, bersama dengan suami mereka, isteri mereka dan juga anak-anak mereka. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab. Dan malaikat akan masuk syurga juga melalui semua pintu, kata Allah. Allah sebut dalam Quran, mereka itu akan dapat syurga Adnin. Yang mana syurga Adnin ini akan berkumpul bapa mereka, isteri mereka, suami mereka, mak mereka, anak-anak mereka di dalam syurga. Subhanallah. Ini baru kata nikmat. Macam mana nak dapat dia, ustaz? 4 cara. Pertama, wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang sabar semata-mata mencari redha Allah. Rupanya Allah Ta'ala uji kita. Allah nak pergi syurga. Sabarlah sikit. Berapa ramai yang tak sabar nak menutup aurat. Sabar dalam ibadat. Ada seorang pelakon cakap, saya mengaku saya telah pun membuka tudung saya tak pakai tudung sebab saya nak menjadi diri saya sendiri. Saya tak nak hipokrit. Ya? Lagipun saya pakai tudung dulu pun sebab bekas suami saya yang suruh. So kita orang dah bercerai. So saya nak jadi diri saya tak nak hipokrit. Ya, saya nak jadi diri saya sendiri. Dan lagipun kalau kita tak bertudung, saya rasa saya lebih boleh berfashion. Dan saya doakan peminat saya, doakan saya mendapat hidayah pada Allah. Aku terajang kamu kan. Dah elok-elok pakai tudung, dia suruh kita doa pula. Doakan saya supaya saya dapat hidayah. Kau nampak kaki dia terajang kamu kan. Dah elok-elok kamu pakai, kamu buka, kemudian kamu suruh kami pula doa pula. Itu maknanya tak sabar. Ini akak-akak yang datang hari ni sabar betul lah, ya Allah. Nasib baik masjid ni ada aircon. Sabarnya. Kalau tak ada aircon bersabar, ustaz. Cuba tengok orang perempuan sembahyang. Stokin 2, seluar panjang lagi, seluar dalam lagi, baju dalam, kain dalam, baju kurung, kain telekung, anak tudung, tudung telekung. Allah, 7 lai. Cuba tengok Abang Haji datang. Jubah ya. Jubah, seluar jerut, jubah. Spender tak pakai, selama roh. Ada yang pakai baju Melayu, kain pelekat. Nombor Abang Haji ni, selama roh ya. Akak-akak ni sabar semata-mata kerana Allah. Hebat. Nombor 2, sabar bila kita nak buat maksiat. Sabar. Boleh buat maksiat. Aku ambil duit rasuah ni kan.
Bukan siapa tahu pun. Ambil je lah dia bagi. Sabar. Kadang-kadang kita bila orang bagi rasuah kita bangun tepuk meja kita. Kamu kalau tak nak hormat aku, tolong hormat bulan Ramadan. Bulan Ramadan pun nak bagi rasuah ke? Hormatlah Ramadan. Kalau nak bagi pun tunggu lepas raya. Astaghfirullahalazim. Jahat betul tuan-tuan. Malu nak buat, sabar. Nak buat maksiat, sabar. Yang ketiga, sabar bila Allah Ta'ala uji. Ada orang yang diuji dengan mati, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan susah, ada yang diuji dengan miskin, ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan isteri. Sabar. Allah nak bagi syurga. Allah bagi kita anak cacat. OKU. Saya jumpa baru ni 3 anak dia cacat. Cacat yang jenis badan keras. Keras, tangan keras, semuanya keras. Ni Ustaz Kazim ni. Peluk Ustaz. Tak Azim. Dia peluk saya. Saya pun peluk dia tuan-tuan. Basah baju saya ni, air liur dia meleleh. Saya tak geli. Bukannya najis air liur. Peluk. Nama apa? Angul. Apa? Angul. Apa? Samsul. Oh, Samsul. Nampak tuan-tuan. Dia cium tangan saya. Lagi sekali basah air liur. Ada saya marah? Tak. Sebab lepas dia salam dengan saya, orang lain pula bersalam. Apa yang penting, kerja sama. Selesailah masalah. Tambah-tambah pula hari ni jenis-jenis habaib punya salam. Eloklah kau, belasahlah kau. Allah Ta'ala dia bagi kita ada anak syurga. Sabar. Budak-budak tadi mati kecil. 2 bulan mati, 2 tahun mati. Dia benteng mak bapak daripada neraka. Allah. Sabar. Ni tak sabar. Kalau dah lah makcik, dah setahun dah. Kan buta mata macam kasih selamat nanti kan. Tak habis-habis menangis habis. Suami meninggal udah-udah lah. Tahu. Dia pergi ceramah Ustaz Kazim petang tu. Di mana? Masjid apa Hasan? Masjid Husin ni, Husin. Hasan pula. Dia keluar pada simpang langgar dari kereta. Meninggal lah. Bila berlaku tu? 5 tahun dah. 5 tahun lama dah makcik. Sudah-sudah lah pun. Reda lah. Dia balik daripada majlis ilmu. Bagus. Ni duk merau. Abang. Ayah. Sampai bila? Sudahlah. Ganggu orang nak mandi mayat. Ganggu nak kapan abang. Siapa nak jaga saya bang? Tu imam jawab. Saya ada. Astaghfirullah. Bukan imam sini Ustaz ni. Belah-belah Tanzania ni. Allah Ta'ala bagi apa-apa benda pun sabar. Relax. Tenang. Reda. Sebab ada orang tak sabar dengan ciptaan yang Allah bagi pada dia. Saya tanya seorang pondan, kenapa yang abang nak potong sampai habis? Dah lah abang. Kalau I cakap pun, you all tak faham. Yalah kalau abang tak cakap, bila saya nak faham? I nak jadi perempuan sepenuhnya. Faham? Macam mana bang? I tu tak cakap, kalau I terang pun, you all kan faham. Kata dia. Yalah saya tak faham lah, abang laki-laki, pasal abang nak jadi perempuan? I ni sebenarnya perempuan tau, tetapi terkurung di dalam tubuh lelaki. Macam mana? I ni perempuan tetapi terkurung dalam tubuh lelaki. So I nak jadi perempuan lah. Oh, maknanya Tuhan silap lah meletakkan roh abang dalam tubuh lelaki. Tuhan silap ke bang? Tuhan tak silap bang. Abang yang silap. Tak boleh bang. Fikir panjang-panjang haram. Kalau jantung rosak boleh ganti. Buah pinggang rosak boleh tukar. Mata buta pergi Singapura. Ada satu doktor dia boleh repair mata. Nama dia Dr. Ismadi. Okey. Nah, InsyaAllah hantar. Clear mata sekejap aja. Sekali operate. Turih elok turih. Tuan-tuan main set sepun turih. Jadi tuan-tuan. Yang tu boleh diganti. Tulang reput boleh tukar. Ada orang derma tulang. Buah pinggang ada orang derma. Abang potong nanti. Abang nak pasang balik. Siapa nak derma bang?
Mana ada orang derma benda tu? Abang-abang kalau di sini potonglah jumpa Pak Mat. Pak Mat derma kat saya. Aku pun nak pakai. Nampak tuan ni. Sabarlah abang. Lawanlah sikit hawa nafsu tu. Baru ni saya jumpa pondan datang-datang rumah saya tuan-tuan. 4 anak dah sekarang. Dua misal semua janggut lah. Tapi lembut tetap ada lagi. Ustaz balik dulu. Lembut-lembut 4 anak tuan-tuan oi. Itu lagi 6 tahun 10 anak dia tuan-tuan ni. Allah Ta'ala bagi elok, awak saja yang tak sabar. Jadi bila kita sabar, Allah nak bagi kita syurga. Yang kedua apa dia? Wa aqamus salah. Bagaimana nak membina syurga, membina mahligai dalam syurga? Solat, sembahyang, tiang agama, ingat padanya selalu. Bagus tuan-tuan buat kenduri kahwin di masjid. Sembahyang. Caterer sembahyang. Nah, bapak pengantin sembahyang, tetamu sembahyang. Pengantin sembahyang, pengantin pula pakai cucuk sanggul tu. Allah. Bila sembahyang panjang telekuk dia, Allah sembahyang tu. Kan bagus. Berapa ramai yang bagi alasan tak sembahyang sebab kenduri. Sibuk, sakit tak sembahyang. Sembahyanglah macam mana pun. Naik atas bot memancing sembahyang. Dia kata tak boleh sembahyang, bot tak stabil ustaz. Duduklah. Kalau awak berdiri sambil sembahyang memang tak stabil lah, bot awak kecil. Dia nak juga sembahyang berdiri, bot tak stabil. Allahu akbar. Hilang dalam laut. Kawan dia cari, Den. Oh Den, dah hilang tuan dalam laut pergi dia. Sembahyang walaupun sakit, aksiden langgar anjing, patah kaki tergantung, tangan tergantung begini kat hospital. Datang tu imam. Macam mana kaki kamu? Dah operate dah tu imam. Tangan besok. Allahu akbar. Kamu tak nampak ke anjing tu? Anjing yang tak nampak saya nampak dia tu. Anjing yang langgar saya tu. Kamu dah sembahyang, Din? Tu imam, kalau saya sihat tak payah tanya tu imam. Kaki saya patah, mam. Tangan saya patah, mam. Takkan nak sembahyang macam ini. Nak berwuduk pun payah. Tuhan fahamlah saya sakit. Faham tak? Tuhan pun faham, mam. Takkan imam tak faham? Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia, tuan-tuan. Kenalah sembahyang sambil orang sakit. Ini tangan baru masuk intravenous drip. Masuk drip, tak sembahyang lah. Ayah tak sembahyang, ayah. Orang buta tak nampak ni. Nak ambil wuduk macam mana? Cuba cerita kat ayah macam mana ni? Sebab tu tuan-tuan, saya di sekolah saya ada grup saya yang pergi ke hospital. Kita ajar orang-orang yang sakit sembahyang. Makcik-makcik pondok sekolah saya tu buat. Jadi akak-akak ni persatuan pengaji ni buat di hospital tu. Hari Isnin pergi, hari Khamis pergi, 4-5 orang bawa debu tayamum ke apa benda ke. Dah sembahyang belum? Belum. Tak pandai nak tayamum. Mai kita tayamumkan. Lama-lama boleh buat tuan-tuan. Kita bantu orang untuk solat. Alhamdulillah. Yang ketiga, apa dia yang boleh membina mahligai satu keluarga dalam syurga? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang yang membelanjakan harta yang Allah bagi pada mereka secara sembunyi atau secara terang-terangan. Dia sedekah. Hari ni kita nak buat apa ustaz? Wakaf untuk apa? Derma apa wakaf dengan hari ni? Ya? Madrasah. Bila nak lancar tabung? Boleh lancar lah tuan-tuan. Ni semua nak masuk syurga satu keluarga ni. Rupa-rupanya bersedekah itu menjadikan kita bertemu semula dengan mak bapak kita dalam syurga. Bersedekah bukan setakat menemukan kita, memanjangkan umur. Bersedekah juga menjadikan mustajab doa. Nanti waktu masukkan duit dalam tabung tu, doa, niat. Ya Allah, terangkanlah hati anakku nak periksa, ya Allah. Tolak. Ya Allah, suami aku sakit, sembuhkanlah dia, ya Allah. Ya Allah, aku sakit, ya Allah, sembuhkanlah aku, ya Allah. Ya Allah, suami aku ni keras hatinya, ya Allah, kelembutkanlah dia, ya Allah. Lembutkanlah dia, ya Allah. Bagi RM40, lembutlah dia. Balik rumah lembut sungguh. Lambatnya balik. Sudah tuan-tuan.
Silap doa, ya Allah. Lembutkan hati ni, ya bukan lembutkan dia, ya Allah. Abang-abang saat lagi masukkan dalam duit dalam tabung. Ya Allah, isteriku tu susah sangat nak sign. Sampai sekarang tak nak sign. Lembutkanlah hati. Tolak tabung. Mustajab. Saya buat program hari itu, tuan-tuan. Pelancaran untuk mahat tahfiz di sebuah sekolah. Bila petugas-petugas ni kutip derma, ada satu pakcik tu, dia buat bodoh je kat tabung tu. 10 sen pun dia tak masukkan. Tak ada hati langsung nak masuk. Gamak je lah. 2 hari lepas program tu Tuan Haji meninggal. Allah. Jadi kalau abang-abang rasa nak meninggal, buat bodoh je kat tabung tu, insya-Allah. Lagi 2 hari kita baca tahlil lah, talqin ke mana patut kita baca lah lebih kurang tu. Allah Ta'ala sebut kepada kita bahawa sedekah ini terbahagi kepada 2. Dalam ayat yang lain pula ada 2 lagi jenis sedekah. Ada 4 jenis pemberian sedekah. Pertama, sirra, bagi sembunyi-sembunyi. Jangan bagi tahu ke orang, senyap-senyap. Jumpa dengan Tuan Imam, Ustaz, saya nak sedekah 500 untuk more bulan Ramadan. Nak resit tak? Tak nak. Nak tulis? Jangan. Senyap-senyap. Ini nombor 1. Nombor 2, i'lan, alaniyah, terang-terangan. Saya merasa berbangga. Oh, sudah tuan-tuan. Kerana dengan ini saya meluluskan derma saya. Oi, umum pula. Dia umum pula bagi. Maka itu hukumnya harus. Tak salah. Macam Haji Bakhil derma. Kan dia derma tu dekat Cikgu Murni tu. Ini ada RM2,000. Haji Bakhil yang dermakannya. Oh, riuh rendah tuan-tuan. Kita berbesar hati kerana Tuan Haji Bakhil mendermakan 10 kayu putih untuk kita. Berikan tepukan kepada Tuan Haji Bakhil. Allah selamatkan kamu. Tu cerita Haji Bakhil tu. Di atas elok je. Kaki di bawah duk tendang Cikgu Murni tuan ni. Dia sedekah umum, maka hukum dia harus. Yang ketiga, sedekah itu dengan apa? Darra. Fis-sarra wad-darra, kata Allah. Orang yang bersedekah dalam keadaan dia suka. Akak-akak anak dapat 9A, suka tak? Sedekah tak? Sedekah. Anak kita dapat kerja tetap, bawa pisang datang ke masjid, suka tak? Suka, sedekah. Kita kahwin hari ni, kita buat kenduri, sedekah. Alhamdulillah, saya suka anak saya lahir, maka saya buat kenduri, nama dia sarra. Yang keempat, orang yang bersedekah dalam keadaan dia pun sedih, dia pun susah, nama dia darra. Darra, dia sedih. Suami dia dikebumikan. Suami makcik ke bumi pukul 5:30 Ustaz. Duk nangis. Tok Imam datang. Sabarlah Hajah. Suami Hajah tu baik. Dia meninggal pun di masjid semayang. Allahu Akbar. Hajah, saya nak bagi tahu malam ni kami nak buat sikit bacaan tahlil untuk arwah. Bacalah sikit doa untuk dia. Minta maaf lah, saya tak dapat datang Tuan Imam. Tak apa, kami faham. Saya balik dulu ya, nampak. Apa Hajah cakap dekat imam? Dia tak cakap dekat imam, dia cakap dekat anak. Dan kau belikan nasi 40 bungkus, nasi Arab bawah tu Balqis tu. 40 bungkus nasi Arab, sedekah dekat orang masjid. Dia orang buat tahlil untuk ayah kau. Walaupun sedih, dia bersedekah. Boleh tak? Itulah nama dia darra. Yang mandai-mandai kata bid'ah tu pasal apa? Bersedekah waktu susah, bersedekah waktu sakit. Ini orang takwa ni tuan-tuan. Allah sebut benda ni dalam surah Ali Imran. Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muslimin. Buka ayat itu tu. Wal kaziminal ghaidh wal afina 'anil nas. Allah sebut. Insya-Allah kita haraplah jumpa balik arwah mak dalam syurga. Dan yang keempat, wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah, orang yang membalas kejahatan orang lain, keburukan orang lain
kita balas dengan kebaikan. Cuba tengok buah pelam, buah jambu. Kadang-kadang budak-budak balik sekolah ambil batu, baling buah pelam, baling pokok. Pokok tadi menggugurkan buah, engkau bagi batu, aku bagi buah. Ada orang yang goncang pokok manggis tu, goncang, jatuh buah manggis, buk jatuh. Tapi kita goncang dia. Ada yang lagi dahsyat, nak ambil rambutan, dipotongnya dahan tu, potongnya. Kamu nak ambil buah dah lah, tak, dipotongnya dahan. Dan pokok tadi bagi buah pada kita. Orang yang baik kata Allah, orang buat jahat, dia balas dengan kebaikan. Ini ciri-ciri ahli syurga Adnan. Sebab tu manusia yang baik, manusia yang memberi pada orang yang tak baik pada dia. Saya pergi Taiping minggu lepas. Hari Selasa minggu lepas. Apa? Ada hari Selasa baru ni. Cari laksa. Saya suka makan laksa. Cari balik nostalgia laksa lama-lama. Jumpa balik kedai Makcik Endon tu. Lama ustaz tak mai. Sibuk kau Yalah. Siapa nak tengok kedai kita dah. Apa pula. Saya dah makan kedai kak ni 25 tahun dah laksa ni kau Tak pernahnya lupa kat kak. Ni yang mai juga dia teringat. Duk menyembang dengan tokek laksa. 2 suami isteri. Ustaz Kazim kah? Oh dia. Itulah duk nampak macam dia. Tapi pakai topi tak cam. Ustaz boleh ambil gambar Ustaz? Boleh ha? Begini ambil gambar. Suami isteri dia. Saya pun bila saya nak balik. Saya kata kat Makcik Hendon. 2 orang abang dengan suami isteri tu saya belanja. Dengan akak pun saya belanja sekali. Tuan-tuan, bagus tak saya? Belum bagus. Sebab apa saya belanja? Sebab orang tu baik dengan saya. Orang tu tegur saya. Orang tu ambil gambar dengan saya. Saya belanja dia biasa tak? Biasalah. Tetapi yang hebatnya saya, bila orang tu makan laksa, dia tengoknya menjeling. Nyampak aku. Datang juga biawak ni. Dia panggil saya biawak. Tengok-tengok saya pergi dekat tokek kedai Makcik Hendon. 2 orang tu saya belanja. Kerana Allah. Tapi jangan bagi tahu. Dia tak suka pada saya. Saya pun tak kenal dia. Dia tak suka saya. Duk kutuk masam. Isteri dia pula muncung. Sejengkai muncung dia. Tengok saya. Udah macam itik muncung dia. Tapi saya buat baik pada dia. Habis makan, dia pergi bayar. Makanan Encik, Ustaz Kazim dah bayar. Allah. Agak-agak apa? Itulah awak, panggil dia biawak. Kamu pun, muka muncung pun awak. Bukankah kita dah tackle hati orang? Sebab tu Nabi kata, orang yang baik ialah orang yang memberi salam pada orang yang tak nak bersalam dengan dia. Orang yang menegur pada orang yang tak nak tegur dia. Orang yang memberi pada orang yang tak nak memberi pada dia. Buat-buat tak kenal saja. Itu orang baik. Maka kata Allah, kalau kita buat 4 benda ini, kamu akan dapat satu tempat yang paling cantik dalam syurga. Negeri yang hebat. Apa dia? Jannatu Adnin. Syurga Adnin. Kamu masuk dengan orang soleh daripada kalangan bapa kamu, mak kamu, suami kamu, isteri kamu dan anak-anak kamu dalam syurga. Itu ada satu jalan. Macam mana kita nak masuk syurga sekeluarga? Surah Ar-Ra'd bermula ayat 19 sehinggalah pada ayat yang ke-23 Allah menjelaskan bagaimana boleh bertemu dalam syurga. Ada satu lagi surah bagaimana kata Allah kita boleh berjumpa semula di dalam syurga selepas ini. Jangan ke mana-mana. Baik tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebut sedikit tentang cara tip yang terbaik yang diulas daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, daripada sunnah-sunnah melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumalah mungkin ustaz ni saya nak mungkin ustaz boleh sentuh sedikitlah berkait dengan bagaimana kita hidup. Rasanya satu keluarga tu akan lebih indah, lebih cantik kalau punya anak-anak, tambah dengan anak-anak yang saleh.
Jadi ada satu hadis Ustaz, Nabi SAW bersabda, ma min walidin barrin yanzur ila walidahi binadhrati rahmah illa kataballahu lahu bi kulli nadhrah hajjatan mabrurah. Jadi mungkin di situ ada kaedah bagaimana anak-anak untuk ditarbiyah oleh kedua ibu bapa sehingga ke tahap begitu yang akhirnya boleh memperoleh hidup dunia, memperoleh keluarga sebagai satu bentuk mahligai, mana selangkah memperoleh mahligai syurga lah, untuk kebahagiaan hidup melalui anak-anak yang salih-salihah, sehingga ke tahap mereka ini boleh memperoleh kedudukan seperti mana sebutlah hadis ni. Sila Ustaz. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, siapa yang tak nak anak yang menjadi anak yang soleh dan solehah? Ibu-ibu ni mengandung wahnan ala wahnin. Mengandung ni susah atas susah. Sebab tu makcik jangan berbual nama cucu wahnin, susah. Nama apa? Siti Wahnin. Eloklah, susah pergi mati kan. Bolehlah nama yang senang-senang sikit. Di Terengganu ada satu budak, bila saya sampai ceramah, dipeluknya saya, berlari-lari budak tu. Mak dia datang, bapak datang. Anak saya ni Ustaz, nama serupa dengan Ustaz Muhammad Kazim. Oh ya ke? Patutlah dia suka dengan saya. Dulu nama dia lain Ustaz. Oh ya ke? Menangis siang malam Ustaz. Oh, tukar nama Ustaz Kazim terus baik. Jadi akak-akak buh nama saya insya-Allah. Berhentilah menangis budak tu. Jadi impian kita ialah nak dapat anak yang soleh. Kita duduk dalam dunia ni Ustaz, tak ada masalah apa. Tak boleh Panadol, Dusil. Ada lagi ke Dusil sekarang ni? Tak ada dah ya. Tak ada Dusil, paracetamol. Tak ada paracetamol, tebuk je kepala tu. Selesai masalah. Tapi duduk dalam kubur, mana ada jalan penyelesaian? Kita dalam dunia, kalau ada masalah, boleh selesai. Tapi duduk dalam kubur, nak selesai macam mana? Suami jahat, minta cerai makcik, selesai masalah. Datang jumpa saya mengadu Ustaz, makcik kena pukul. Makcik tak tahan Ustaz. Dah bertahun macam ini Ustaz. Makcik pergi jabat agama, report polis, jabat agama minta cerai. Makcik tak nak jadi janda. Kalau gitu sabarlah makcik. Makcik dah tak sabar dah Ustaz. Kalau gitu makcik minta cerai lah. Makcik tak nak cerai Ustaz. Kalau gitu makcik sabar je lah. Makcik tak boleh sabar. Sekarang aku tak boleh sabar dengan kau orang. Sabar je lah. Bercerai bukan jahat. Bercerai menyelesaikan masalah. Berapa ramai bercerai rujuk balik elok ya? Bercerai kadang-kadang ngajar sikit. Bila dah bercerai dia duduk seorang-seorang dia menung. Silap aku pukul bini aku. Aduh. Sekarang siapa nak masak susah betul. Bantai peluk pun tak ada. Aduh. Nampak? Baru dia tahu hidup seorang. Baru dia ambil handphone. Baru nak berubah jadi baik. Telefon, SMS isteri dia. Akum. Isteri pula duduk seorang di rumah tengok gegar baganza. Siapa ni? Wakelam. Yang sebut akum yang ni wakelam je juga dia. Suami dia hantar lagi mesej. Buat apa tu? Tak buat apa pun. Masuk SMS yang ketiga. Ingat kita tak? Ini soalan maut atau hidup. Ingat kita tak? Kalau janda jawab, entah, ada harapan. Ingat kita tak? Entah, yes, ada harapan. Tapi kalau dia jawab, ingat kita tak? Boleh belah, duduk dia diam tuan. Yang kau gatai pukul dia buat apa? Kadang-kadang akak dengan sebab akak bercerai, abang bercerai dengan yang tak elok ni, Allah gantikan dengan yang lebih baik sekarang ni. Berapa ramai yang dapat suami baru lebih baik? Langsung tak pukul, tak tampar, tak terajang. Baik betul. Dua-dua tangan tak ada. Elok, baik. Makcik kahwin baru ni Ustaz, suami makcik kudung tangan dia. Oh ya ke? Memang tak tampar dah Ustaz. Alhamdulillah. Duduk dalam kubur nanti, ni adik kita ni, UPSR dan 44B 2C. Makcik nak marah apa budak macam ni 4B? Dia terketengking ni budak tu. Malu kau orang.
Orang lain 6A, kau 4B. Itu mak cakap. Baca buku kau main handphone. Begini-gini kepala budak tuan ni. Bapak balik masjid tegur. Dah lah tu. Kalau kau marah dia tak dapat 6A. Itulah masuk belah anak. Itunya anak jadi macam tu. Dah kamu marah dia buat apa? Adakah kau marah dia tu dia dapat 6A pula? Tak adalah bang. Kalau dia dapat 4B, saya nak tulis apa dalam Facebook. Sudah tuan-tuan. Oh, nak tulis dalam Facebook 6A. Dia marah budak tu 4B. Kamu tahu tak 4B tu apa? Bodoh, bangang, bahalul, bengong, tahu tu? Makcik, ni hak datang hari ni berapa ramai tak ada UPSR? Boleh tak hidup? Pergi Mekah berapa kali dah? Pergi Bandung cari mi hari itu 2 kali. Pergi Guangdong, Wuhan. Sekarang Wuhan tak pergi dah. Kereta ada berapa buah? Myvi ada. Wira ada. Kereta sorong ada. Minggu lepas pergi farmasi, tempah wheelchair. 4 kereta. Subhanallah. Allah bagi rezeki bukan CJ. Relax lah. Tetapi ada satu lagi peperiksaan yang kita akan hadapi. Saya kena hadap, ustaz kena hadap. Ada satu lagi exam. Exam apa? Dalam kubur. Tak boleh lari. Mungkar dan nakir. SPM boleh lari. Engkau tak pergi exam ke? Malah awak pun tentu tak lulus. Malah aku. Boleh cakap pada kubur. Engkau tak pergi soal kubur ke? Buat apa pergi kompong kita tak lulus? Mana boleh. Tak boleh lari. Soalan SPM boleh skip. Soalan nombor 1 susah. Soalan nombor 2 jawab. Malaikat muka nakir mana boleh skip? Marabbuka. 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 Soalan nombor 2. Tuan-tuan ingat malaikat macam itu? Tak lepas yang itu, seksalah kita. Tetapi kita masih lagi berpeluang dapat pahala yang besar. Berpanjangan. Salah satu dia apa? Anak yang soleh. Ni tuan-tuan datang hari ini ni dapat nikmat anak soleh. Mak dalam kubur, bapak dalam kubur. Tuan-tuan baca kitab, tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan semayang, tuan-tuan berzikir, tuan-tuan datang masjid, tuan-tuan datang qiyamulai, tuan-tuan datang solat subuh, tuan-tuan imarahkan masjid. Tahu berapa banyak nikmat di dalam kubur. Tahu berapa banyak mereka dapat nikmat, kita pun tak tahu. Kita hari ni banyak tanya. Ada satu perempuan tanya kepada saya. Ustaz, ada saya dengar ada orang cakap, kalau macam kami orang perempuan, izinkan suami kami kahwin lain, kami akan dapat payung emas dalam syurga. Habis tu, apa masalah? Soalan kan, betul ke ustaz benda tu? Saya kata cuba kau buat dululah. Dia tengok muka saya tuan-tuan. Saya kata kat dia, kau buatlah dulu, kau bagilah suami akak kahwin dulu, tengok betul ke tak betul. Kita hari ni macam-macam tuan-tuan, duk ragu-ragu. Allah kata sedekah itu pahalanya berpanjangan. Ragu-ragu nak sedekah tidak, nak sedekah tidak. Tapi pergi umrah kali keempat tak ragu-ragu. Padahal kali keempat tu sunat dah, tak dituntut dah. Kenapa? Isteri 10,000, suami 10,000, bawa pula anak 10,000, 30,000 senang-senang pergi umrah. Kenapa nak wakaf 30,000 ketok-ketok-ketok? Sedangkan ini umrah tak tahu dah, bukan sunat lagi kot. Budak macam melancong dah sekarang ni. Sebab bila dia pergi umrah, dia enjoy duit tu. Faham tuan Haji? Dia enjoy. Dia bayar dekat package 9,800. Dia naik kapal terbang. Dia enjoy tak dengan duit dia? Duduk atas kapal terbang. Pasar earphone pula, tengok Mr. Bean pula, hehehe, pergi umrah. Saat lagi datang pramugari makan pula, enjoy. Saat lagi sampai di Mekah, tengok pula hotel. Sampai-sampai di Madinah, lepak atas hotel, gini. Kemudian turun ke bawah pula makan kat kantin, kafe. 9,000 pun boleh berbaloi, kata dia. Saat lagi pergi enjoy pula, pergi melawat
ladang kurma, ladang unta semua pergi tengok. Seronoklah, seronok. Habis tu pula pergi Mekah pula, duduk Hilton pula, Pullman pula, macam-macam. Sebab tu dia tak kedekut bagi 10,000 sebab dia rasa. Tapi kalau dia bagi 10,000 dalam tabung tadi, dia rasa balik tak? Dia tak rasa dah. Bagi tu habis lah. Sebab tu orang susah nak bagi. Tetapi kalau dia ada iman, Allah kata ini akan dapat pahala berpanjangan, dia tak kisah bagi. Sebab tu ada orang tuan-tuan buka gelang emas bagi. Bagi dah. Buka rantai. Ada yang tak ada rantai emas gigi emas. Tak, subhanallah. Saya yakin pada Allah Ustaz. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Saya tak ada harta nak sedekah banyak-banyak. Saya sedekah ilmu lah. Pagi tadi TV3, pukul 10.30 pagi tadi, dekat Eco Hill Semenyih. Sekarang saya dengan tuan-tuan. Malam ni saya di UK Perdana, Kuala Lumpur, Ampang. Balik Ipoh, besok anak saudara saya kahwin. Anak saudara saya pula kahwin, kenurinya di rumah saya pula. Tuan rumah dia Seremban, orang nak kahwin besok. Malam besok saya ceramah pula di Taman Brown, Taman Tun Sa'don di Pulau Pinang. Sibuknya hidup. Orang tanya, Ustaz, kenapa Ustaz suka ceramah walaupun sakit? Sebab saya yakin bahawa ilmu yang bermanfaat boleh tolong saya dalam kubur. Yang ketiga, yang boleh tolong kita tuan-tuan, sambung lagi pahala kita walaupun kita mati, anak yang soleh. Jadi Allah jawab di dalam surah Tur ayat yang ke-26. Macam mana kita boleh masuk syurga bersama dengan keluarga kita. Tuan-tuan, cuba tengok orang kenduri kahwin. Makanan dah habis, pengantin pun dah tak duduk dah. Tapi ada tak lagi orang lepak-lepak dekat meja hidangan? Ada, lepak-lepak, tambah saudara mara jauh-jauh, jangan jumpa sepupu, dua pupu. Anak kau buat apa sekarang? Isteri kau buat apa sekarang? Menantu kau buat apa sekarang? Nyimbang. Agak-agak berbual macam itu, ada tak dalam syurga? Ada tak? Ada. Dalam syurga nanti makcik ada, cuma mereka tak masuk persatuan makcik bawang. Mereka mengimbau kenangan waktu di dunia dulu. Kau ingat tak waktu kita ceramah Ustaz Kazim kat Masjid Husin kan? Ingat balik benda tu. Maka bila mereka berbual-bual dalam syurga, ada seorang bertanya pada kawan dia, macam mana engkau boleh bawa anak engkau, suami engkau dalam syurga? Satu family kot. Macam mana? Apa amalan kau? Apa rahsia kau? Dia jawab, qalu inna qablu fi ahlina musyfiqin. Surah At-Tur ayat 26. Dia kata apa? Dulu waktu kami hidup di atas dunia, kami dengan ahli-ahli kami dengan anak-anak kami merasa cemas. Bila sebut saja anak kami rasa cemas. Kami takut. Maka dengan sebab kami takut, kami jaga betul anak kami supaya mereka jadi soleh. Apa maksud musyfiqin? Anak kita tak pandai semayang, umur 7 tahun. Abang, anak kita tu 7 tahun pun tak pandai semayang lagi. Ya Allah, kita kena ajar dia. Macam mana saya nak ajar? Saya pun tak boleh pandai. Dengan kamu sendiri belajar tadi. Dia cemas. Anak dia 7 tahun tak pandai semayang. Dia cemas. Dia masuk kelas fardu ain, dia hantar ke masjid, dia hantar ke kelas tuition untuk anak dia semayang. Musyfiqin sampai jadi pandai semayang. Yang hari ini mak bapak cemas anak tak pandai speaking. Tapi kalau anak umur 3 tahun, 4 tahun, pandai cakap orang putih, masuk dalam Facebook tu. Tapi anak tak pandai semayang, buat bodoh. Bila kau nak numpang anak engkau? Bila anak kau nak memberi manfaat? Engkau tak cemas. Kita baca Quran. Den, mai baca dengan ayah. Tak apa ayah. Marilah baca. Rupanya tak pandai baca, Den. Kamu tak pandai baca? Tak. Habis tu kamu buat apa di sekolah?
Tak buat apa. Tampar kamu kan? Kata dia. Tak jadi apa kamu ni? Dia cari ustazah, cari ustaz. Tolonglah ustaz. Mengajar anak saya ni ustaz. Baca ustaz nak dengar. Tak kena huruf ni abang. Ustaz mulalah pada mana pun. Iqra' balik. Oh. Bo. Ustaz pula garang. Apa kono jang? Lu marah. To. Nak menangis sikit, hati tisu betul. Tu. Biar dia menangis. Ini bila budak menangis sikit, buat balik. Tak apalah ustaz, biar saya lah mengajar sendiri. Kamu tak cemas. Saya ada sekolah tahfiz, saya ada sekolah pondok, budak-budak besar ni. Yang paling kecil 5 tahun, yang paling tua 89 tahun. Paling tua. Baru ni saya jumpa pelajar saya di Pahang. Dia cuti. Mana bang? Mana akak ni? Kak, mana kak? Lama tak nampak ni. Ustaz nak khabar kan? Apa? Asrap ni pondok kau orang ambil kan? Janganlah bagi kau orang. Saya nak duduk juga pondok tu. Baliklah cepat. Nak kahwin. Menung saya tuan-tuan. Umur kau berapa? 77. Bakal suami 79. Sudah tuan-tuan. Jadi akak-akak kalau rasa nak cari jodoh, datang sekolah saya. 77 pun laku lagi kak, insya-Allah. La ilaha illallah. Jadi abang-abang kalau nak pun stok banyak di sekolah saya. 79, 68, macam-macam stok ada. Saya tahfiz. Saya buat pondok. Besar-besar dia orang ni. Ada satu budak duduk menangis. Masuk pejabat nak telefon ayah. Nak telefon. Pakailah telefon. Ayah nak balik. Tak nak balik. Suara macam kerbau tuan. Balik. Tak nak. Besok bapak dia datang. Ustaz, saya nak ambil anak saya balik. Tak payahlah bang. Baru 2 minggu bang. Sekolah buka. Biarlah dia sekolah. Saya tak tahan ustaz, dia duduk menangis. Saya tak tahan ustaz. Mak dia kata, biarlah dia menangis. Untuk masa depan dia. Awak lain lah, awak tak apa. Saya tak boleh ustaz. Saya dengan anak tak boleh ustaz. Ambil lah bang. Agak-agak budak tu dalam kereta apa dia buat? Bila dia masuk dalam kereta bapak dia, apakah perkara pertama budak tu buat? Selain daripada yes. Apa dia? Ni, menatang ni. Inilah benda yang pertama dia cari. Mak, handphone? Ada dia nangis? Mak, handphone. Ada? Tobatlah home, tak ada lah. Ayah dia nak buat laju ke? Mak dia nak tidur ke? Lantak korang lah, aku nak main handphone. Abang bagi budak ni. Kalau dia tak pandai di sekolah saya pun tak apa, saya cakap. Janji budak ni tiap-tiap pagi datang sembahyang subuh berjemaah di surau. Bayangkan tuan-tuan, umur 13 tahun tak pernah miss sembahyang subuh. Nabi sebut man shalla subha fa huwa fi zimmatillah. Siapa-siapa yang sembahyang subuh, Allah jaga dia. Sekarang anak kita duduk di rumah, tak duduk di asrama, dia sembahyang subuh ke apa? Sembahyang subuh benda. Tapi dah duduk, pagi-pagi pukul 5 dah bangun. 5.45 duduk dalam surau. Subhanallah walhamdulillah. Pukul 6 pagi mengulang Quran, baca Quran. 6.30 sembahyang subuh. Kan bagus itu. Engkau tak nampak benda yang akan datang. Nama dia anak soleh yang mendoakan pada engkau. Inilah masalah pada kita tuan-tuan. Kita tak nampak. Kita nampak hak di dunia. Yelah ustaz, dia pun nak jadi dunia juga. Apa kau ingat, hafiz Quran tak boleh dapat dunia? Sahabat saya hafiz, sekarang jadi pengarah perhutanan. Elok je ada rezeki dia. Tuan-tuan ingat jadi Quran ni, masuk sekolah pondok, masuk sekolah agama, jadi Tok Siak, Tok Bilal ke? Kawan saya hafiz 30 juzuk. Kami satu ma'had. Satu ma'had yang sama, tahfiz yang sama. Sekarang pengarah perhutanan.
Habis tahfiz, dia masuk Universiti Pertanian pada masa itu. Naik sekarang dah pengarah dah. Ada kawan saya tuan-tuan, ada hotel di Langkawi dan ada pulau di Pulau Pangkor dan di Langkawi. Hotel di Pulau Pangkor tu dia punya 30 juzuk dia hafal tuan-tuan. Lepas dia habis 30 juzuk mahad dengan saya, dia buat business study di London. Balik ke Malaysia, dia meniaga jadi korporat tuan-tuan. Pergi Pulau Pangkor ada satu hotel dia, di Langkawi ada satu pulau dia. Siapa cakap orang hafiz Quran, orang mengaji pondok hanya jadi tok lebay? Siapa cakap? Kawan saya doktor tahu. Sama mahad dengan saya. Ada 5 kawan saya yang jadi guru sekolah menengah, elok je hidup dia. Ada kawan saya 3 orang yang jadi perniagaan ejen travel, elok saja. Buat agensi umrah, buat agensi pelancongan, elok saja rezeki dia. Ada kawan saya tuan-tuan pengamal perubatan tradisional, elok je dia ingat 30 juzuk Quran. Ada kawan saya tuan-tuan jadi penceramah, elok je. Penceramah tu saya lah. Jadi di mana yang kita kata belajar agama ni tolak dunia? Siapa cakap? Ada kawan saya tuan-tuan, dia jadi wakil komputer. Asalnya dia cuma repair komputer. Saya pelik. Kamu ni hafiz Quran, dia repair komputer. Buka kedai repair komputer. Mana kamu belajar? Aku belasah je. Belasah-belasah elok pula repair komputer, kata dia. Sekarang dah jadi pengedar komputer dah tuan-tuan. Segala alat-alat semua dah ada. Dah laptop ke, iPad, iPod semuanya ada belaka. Jadi jangan kita hari ini memandang rendah dengan anggapan bahawa anak kita ni kalau masuk yang ini gelap masa depan dia. Kita kena rasa cemas anak tak semayang. Kena rasa cemas anak tak tutup aurat. Ini anak perempuan keluar pakai skirt, baju singlet. Mana tu Intan? Tengok wayang mak. Dengan siapa? Zul. Zul mana? Zul Ipin. La ilaha illallah. Hai ya Allah. Wayang cerita apa? Iman. Apa? Iman. Iman tak dapat dijual beli. Itu dulu. Elok anak perempuan tu naik motor RX Zul tu. Melekat-lekat, melentik perempuan tu. Begini je. Zul, jangan bawa laju-laju, buat pelan-pelan. Pukul 3 pagi baru balik. Kenapa lambat balik Zul? Kan makcik pesan bawa pelan-pelan. Boleh dah makcik, akak-akak, abang-abang, kita rasa cemas. Kalau anak kita buat maksiat, rasa cemas. Stop benda ini. Aku nak jadikan anak ni baik. Mudah-mudahan aku tumpang pada dia, dia boleh tumpang pada aku dan dia memberikan syafaat kebaikan kepada aku. Inilah harta yang paling besar tuan-tuan. Sebab dia orang duduk kat depan, dia orang saja saya tunjuk tuan-tuan. Harta yang paling besar inilah dia tuan-tuan. Anak. Cuba tengok rumah tinggal. Kereta sadar tepi jalan tinggal. Blender pun tinggal, kain baju pun tinggal, tilam pun tinggal. Tapi anak ni tuan-tuan memberi manfaat kepada kita sampai hari kiamat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.